Buletin Selatan 21 April 2015. Sultan Johor berangkat ke Jamuan Teh bersama rakyat di Muar. Lebih 10,000 hadir majlis Jamuan Teh di Segamat. Jalan Skudai, JB sesak teruk akibat kemalangan trailer. Susulan kejadian amok, polis Johor jumpa syarikat kawal keselamatan. Dan akhir sekali, penganggur didakwa bunuh bekas tunang. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar minggu ini berkenan berangkat ke 3 Majlis Jamuan Teh Rakyat bersempena kemahkotaan baginda pada 23 Mac lalu. Majlis Jamuan Teh berkenaan melibatkan 3 daerah iaitu Muar, Segamat dan Ledang. Di dataran Tanjung Emas Muar, berangkat sama ke majlis berkenaan ialah Pemaisuri Johor Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah, putrinya Tunku Tun Aminah, Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar serta Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, Setiausaha Kerajaan Johor Datuk Ismail Karim, Barisan Exco Kerajaan Negeri, Ahli Parlimen Muar Datuk Razali Ibrahim serta Presiden dan Pegawai Eksekutif Jacob Datuk Kamaruzaman Abu Kasim. Terdahulu sebelum menyertai Jamuan Teh bersama rakyat, Sultan Ibrahim berkenan melawat balai khas pameran dan sejarah kemahkotaan baginda. Pada majlis tersebut, Raja Zari Sofia turut menyampaikan sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ kepada golongan kurang bernasib baik. Baginda turut menyampaikan sumbangan dari KPJ Johor Corporation iaitu 10 buah kerusi roda dan katil selain menyerahkan sumbangan Mutiara Johor Corporation kepada Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF sebanyak RM10,000. Sebelum berangkat pulang, Sultan Ibrahim mencermaduli bersalaman dan beramah mesra dengan pengunjung di kemah utama. Okey, jamuan okeylah, cuma berasak-rasak lah orang ramai kan. Boleh macam mana dengan keadaan Sultan datang, boleh komen sikit? Sultan datang pun okey lah, dapat bersalam dengan Sultan apa semua ramai tadi kan. Cuma orang terlalu ramai berasak-rasak ajalah tu ya. Okey, jamuan teh hari ini sangat bermakna untuk rakyat Johor. Okey, sebab majlis ni adalah majlis kemahkotaan Sultan Johor. Jadi kami sebagai rakyat berbesar hati dengan majlis yang diadakan pada hari ini, dan saya rasa sebagai rakyat Johor kami berbangga mempunyai sultan yang sangat penyayang. Okey. Boleh komen sikit tak macam mana dengan sambutan pengunjung? Sambutan pengunjung sangat menggalakkan seperti apa yang saya tengok pada hari ini, di mana semua makanan rasanya yang tersedia sangat sedap, bolehlah dan juga saya akak datang ke sini pun because of nak membawa anak-anak untuk memperkenalkan sultan kami dan bagi meraihkan majlis pada hari ini. Di Segamat, lebih 10,000 orang membanjiri pekarangan dataran Segamat bagi menghadiri Majlis Jamuan Teh Rakyat bersama Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor, Datuk Ayub Rahmat, kehadiran pengunjung yang luar biasa merupakan satu manifestasi jelas mengenai keterujaan masyarakat warga Segamat, khususnya dalam menyambut Hari Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Warga Segamat cukup bertuah pada hari ini kerana menerima keberkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku, dan kita lihat bahawa sambutannya cukup luar biasa. Dengan jumlahnya saya yakin hampir 10,000 orang yang datang, dan ini menggambarkan bahawa bangsa Johor, warga Segamat sentiasa saja mendukung dan juga mengalu-alukan keberkatan tiba yang Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku. Dan ini juga satu manifestasi yang jelas tentang keterujaan masyarakat warga Segamat terhadap kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku, dan kita harapkan sokongan masyarakat terhadap institusi raja ini haruslah diteruskan dan juga dipertahankan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Jamuan Teh bersama rakyat di dataran Segamat, Johor. Majlis tersebut diserikan dengan persembahan nyanyian dan kebudayaan melibatkan pelbagai kaum di negeri ini. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan bersalaman dan beramah mesra dengan pengunjung yang hadir pada majlis berkenaan.
Datuk Ayub yang juga ahli Dewan Undangan Adun Segamat berkata, salah satu keunikan sambutan di daerah Segamat ialah terdapatnya menu makanan sate kambing yang dimasak khas dari China yang merupakan makanan kegemaran Sultan Ibrahim. Walaupun di tempat lain sambutannya bagus, tetapi kita lihat sambutan di Segamat ini lebih bagus. Dan kita lihat bahawa dari segi penerimaan masyarakat dan juga rasa melayan tetamu itu dirasai oleh setiap tetamu yang hadir dengan makanannya. Dan juga pada hari ini kita lihat bahawa bagi beberapa meja VIP dan sebagainya ada satu makanan menu khas sate kambing daripada Xinjiang yang sebenarnya adalah merupakan makanan kesukaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku, dan kita datangkan khas tukang masak daripada China untuk menyajikan makanan tersebut. Dalam pada itu, majlis berkenaan telah melibatkan lebih 20 agensi dan jabatan kerajaan dari seluruh daerah Segamat. Alhamdulillah lah kerana Sultan berkenan datang ke Segamat ni. Saya rasa benda ni bagus lah. Dah dapat bersama-sama kan, beramah mesra dengan Sultan. Saya rasa Segamat bandar bertuah lah. Jamuan minum teh hari ni kita orang ditugaskan untuk mengawal untuk sembai PC ada dengan kawalan lalu lintas sekali lah. Macam mana dengan keadaan pengunjung hari ini? Memang tak jangka macam ni ramai lah. Dia pasal dijangka 5,000 saja. Ni mungkin lebih daripada 5,000. Okey, jamuan teh hari ini rasa seronok. Kami daripada Pejabat Kesihatan Segamat dapat membantu masyarakat dekat sini lah. Dari segi yang macam contohnya diorang fainted ke, dizziness ke, so kita dapat tolong. Lagi satu dapat bersalam dengan tuanku lah. Jalan dari Skudai menghala ke Bandaraya Johor Bahru mengalami kesesakan teruk ekoran sebuah trailer melanggar tiang papan tanda di tengah pembahagi jalan di kilometer 8.5 jalan tersebut awal pagi tadi. Siasatan awal mendapati kemalangan yang disyaki berlaku pada 5.20 pagi apabila trailer terbabit hilang kawalan dan terbabas ke sebelah kanan jalan lalu melanggar tiang papan tanda arah jalan dan menyebabkan ia tumbang di kedua-dua arah. Ekoran itu, papan tanda arah tersebut tumbang dan menghalang laluan di kedua-dua arah dan menyebabkan kesesakan di kawasan berkenaan. Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Superintendent Bek Heng Lai berketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut namun memberitahu tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut beliau, pasukan bomber dan penyelamat sudah berada di tempat kejadian untuk memberi bantuan dan Majlis Bandaraya Johor Bahru juga sudah diarahkan untuk memotong papan tanda yang jatuh bagi melancarkan lalu lintas di kedua-dua laluan. Tambah beliau, pengguna jalan raya yang ingin menghala ke pusat bandar boleh melalui lencongan jalan yang dibuat di Jalan Bandar Baru Udah, Pasir Gudang dan Kempas Lama. Menurut laman Facebook Jabatan Kerja Raya Johor, kerja pengalihan dan pembersihan kini sedang dilakukan pihak berkuasa. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kita kembali semula. Susulan kes pengawal keselamatan menikam mati dan menyerang pegawai bank di Taman Maulid pada Jumaat lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu syarikat keselamatan bertanggungjawab sepenuhnya. Beliau berkata mulai 2014, Kementerian Dalam Negeri KDN mewajibkan syarikat kawalan keselamatan untuk menghantar pengawal keselamatan mereka menghadiri program latihan di Pusat Latihan Polis Diraja Malaysia PDRM di bawah inisiatif Lautan Biru Kebangsaan. Melalui program itu, katanya semua pengawal keselamatan akan menjalani saringan ujian psikologi dan diberikan latihan asas oleh pihak polis berhubung tugas seorang pengawal keselamatan.
Katanya KDN memandang serius insiden berkenaan dan akan bertindak memanggil majikan syarikat kawalan keselamatan tersebut untuk memberi keterangan tentang pengurusan kawalan keselamatan dan perjalanan operasi syarikat tersebut. Tegas beliau, sekiranya terdapat pelanggaran terhadap mana-mana syarat atau peraturan yang telah ditetapkan, maka KDN tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas sehingga boleh membatalkan lesen kesemua syarikat tersebut. Sementara itu, Polis Johor mengadakan perjumpaan dengan 14 syarikat kawalan keselamatan berikutan kejadian amok yang melibatkan seorang pengawal keselamatan di sebuah bank di Taman Molek Jumaat lepas. Menurut laman Facebook Polis Johor, perjumpaan berlangsung di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor dan dipengerusikan Timbalan Ketua Polis Negeri, Datuk Ismail Yatim. Mesyuarat itu membincangkan pelbagai perkara termasuk prosedur pengambilan pengawal keselamatan, kawal selia semasa penugasan dan prosedur permohonan lesen senjata api. Datuk Ismail berharap semua syarikat kawalan keselamatan dapat menjalin kerjasama baik dengan pihak polis dalam usaha bersama menambah baik perkhidmatan dan mencegah jenayah. Turut hadir pada perjumpaan itu Ketua Cawangan Khas Johor Datuk Ramli Hassan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Hasnan Hassan dan wakil-wakil syarikat keselamatan. Dalam kejadian 3.30 petang itu, seorang pegawai bank Ho Chin Tau 33 maut ditikam manakala rakan sekerja wanitanya berumur 54 tahun cedera dilibas oleh pengawal keselamatan yang mengamuk secara tiba-tiba. Polis menahan pengawal keselamatan berusia 44 tahun itu dan dia kini direman untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh bekas tunangnya awal bulan ini. Muhammad Isyaduddin Khalis Nasruddin, 23 tahun, didakwa menyebabkan kematian dengan niat untuk membunuh Nur Syafiqah Ahmad Ismail, 20 tahun, dengan menggunakan sebilah pisau. Muhammad Isyaduddin berasal dari Taman Bukit Tiram, Johor Bahru, didakwa melakukan kesalahan itu di kawasan letak motosikal Pasaraya Econ Safe, Jalan Mersing pada 5.45 petang 10 April lepas. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh dan dia mengangguk faham setelah pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Huda Yusof. Mahkamah menetapkan 26 Mei depan untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Afia Saini manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sekian paparan edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam Takzim.